seorang yang pendosa, banyak buat dosa. Jadi kita hari ni bila macam saya lah, saya cakap tu terang, kalau saya tak cakap pun dia orang akan kutuk saya juga, dah tua kan. Jadi bila kita dah berumur sikit ni, kita nak buat sesuatu benda yang supaya kita rasa bila kita buat sesuatu tu Allah dapat ampunkan dosa-dosa kita yang lampau, insya-Allah. Dan jadi kita teruskan majlis kita. Okey, sebelum tu kita alu-alukan pada kawan-kawan kita yang mau sampai. Ahlan wa sahlan. Kasih kursi tak kat kawan-kawan kita ni? Di. Ni Melaka juga ni semua. Okey. Tu bagus tu. Boleh je kalau dia speed boleh duduk situ kosong lagi. So kawan-kawan yang datang ni boleh ambil air dulu sebab kita masih lagi tunggu Hamzah untuk sediakan makanan kita. Jadi sementara kita tunggu tu, macam saya cakap tadi lah, mungkin kawan-kawan ni baru sampai. Jadi kita ni selain pada tujuan utama kita untuk nak berjumpa sesama bikers, walaupun macam saya tak pernah jumpa ni semua, Alhamdulillah kali pertama jumpa. Tapi saya kagum sebenarnya, pasal macam tadi saya dah cakap kat kawan yang lain, walaupun pertama kali ajak tak kenal pun, tak kenal saya kan, Man kenal kot, ke tak kenal juga kan? Tak kenal lah, tak kisahlah, ni semua orang tua macam ni kan. Jadi walaupun tak kenal, kawan-kawan ni nak datang juga kan. Dan datang bukan sekadar datang sebab member ni bikers ke apa, tak kenal pun kan. Maksudnya tak kenal datang tapi tahu ada pengisian apa semua, tahu kan. Jadi nak datang. So saya sebenarnya saya kagum lah. Kalau macam saya cakap tadi, kalau saya zaman dulu tak ada punya. Kalau orang cakap ada tazkirah ke apa, dia sendiri kawan baik saya, dia berubah dulu kan. Lepas tu bila dia berubah selama 10 tahun, dia ajak saya join program, apa-apa program, saya tak datang ni kan. Walaupun saya kawan paling baik sekali, paling rapat sekali dengan dia. Memang kalau dulu kalau kat KL tu habis semua kita katakan kan. Jadi tapi kalau tempat-tempat benda yang nak cakap orang cakap hard rock apa semua kita belasah semua kan. Tapi bila dia ajak pergi macam program agama ke, saya macam okey lah. Ada juga sebenarnya pergi, bukan tak pergi, tapi saya tak masuk kepala. Tak masuk kepala. Jadi sebenarnya atas dasar atas usaha dia tu dalam selama 10 tahun, mungkin disebabkan saya ni pun dah ditimpa macam-macam musibah, lepas tu umur semakin meningkat, jadi itu yang membuatkan untuk saya berubah. Jadi atas dasar kesedaran tu, itu yang malam ini kita rasa macam kita nak cuba ajak kawan-kawan bikers datang. Kita nak buat sikit sambil makan-makan, kenal-kenal. Kita nak buat pengisian sikit, cerita tentang Islam sikit. Bukan pasal kita ni, tadi kita cakap bukan pasal kita alim atau kita pandai. Mudah-mudahan kita bila buat ni, kita harap Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lama. Dan saya macam tadi saya cakap, sekali lagi saya kagum awak ni semua muda-muda nak datang benda macam ni, program macam ni. Kalau saya dulu memang tak ada lah, bye-bye lah, selamat tinggal lah. Alhamdulillah. So kita sementara tu dah siapkan, kita terus straight kepada speaker kita lah. Rasanya kenal tu, tadi saya cakap tak kenal. Kita straight pada sahabat saya ni, Man, atau kita panggil Abu Syahid. Boleh mula kot? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi macam nak nampak rasmi sangat kan. So kita santai je kan. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada abang-abang, adik-adik yang datang daripada Muar, daripada Melaka, daripada KL pun ada, daripada Seremban pun ada,
Dan ini merupakan kali kedua yang kita buat di Melaka, di Post Road Cafe juga. Seperti mana kata moderator kita tadi ya, Brother Fahmi kita, dia ni orang Melaka. Kalau dulu saya datang naik motor ke Melaka, saya memang akan jumpa dia ataupun ada beberapa orang lama kan? Jadi kita tahu orang Melaka ni kasar sikit kan. Jadi kena ada backup lah kan? Kita daripada Perak datang kepada KL, lepas tu nak pergi Melaka kenalah salam dulu, kenalah tutup pintu dulu kan. Kena pula kita faham orang Melaka ni macam mana kan. Silap cakap memang dia hawa kan. Jadi alhamdulillah kerana banyak pengalaman dengan dia, sampailah sekarang kami masih berkawan, bersahabat. Banyak peristiwa yang berlaku. Maknanya daripada awal dulu naik motor 96, 97 bermulanya kami naik motor. Dia daripada Melaka, saya daripada Perak. Daripada Jumaat tu kita start motor. Dan memang motor kami ni kami memang awal-awal dah potong lah. Betul-betul custom. So kita punya jiwa custom tu, jiwa kita memberontak, rebel tu dah ada daripada awal. Jadi express jiwa kita tu kita manifestasikan dekat motor. Sehari demi sehari, bulan demi bulan, sampailah tahun demi tahun sampai sekarang memang banyak perubahan sehinggalah rambut pun dah putih. Saya belum putih lagi lah. Tapi bila tengok adik-adik ataupun abang-abang yang ada, alhamdulillah, maknanya kita boleh berjumpa macam ni. Kalau dulu sebenarnya kami kalau jumpa orang, bukan jumpa orang, kami parking je, kami baling je helmet tu, pang je tu kan. Kalau sekarang pakai rantai macam ni kan, kami dulu pakai rantai pagar, betul-betul kerum kan. So memang takkan tegur orang. Kalau orang tu tegur, maknanya orang tu baik lah. Faham tak? Dulu memang zaman tu betul-betul rasa macam kalau nak kembali balik kita nak minta maaf pada orang tu balik. Kita mungkin tersilap kan. Yalah budak muda kan, masa tu tak ada Facebook pun. Tapi magat kami dah senten lah. Pelik kami dah tepi dah, tak pakai lah side mirror semua. Berhenti je memang baling helmet macam tu. Nak tunjuk karakter kan? Jadi sampai sekarang kita rasa macam ya Allah, macam banyaknya dah benda-benda macam tu sepatutnya tak ada lah kan? Tapi alhamdulillah sekarang ni dah semakin banyak perubahan. Bikers pun dah banyak buat aktiviti yang bagus kan. Dan ini menunjukkan maksudnya kita dah ada kesedaran kan? Alhamdulillah. Tapi hari ini kita cuba nak bertemu untuk kita sampaikan sesuatu yang mungkin sebelum ni tak pernah diperdengarkan. Walaupun kita sebagai bikers, kita ada sebab untuk bertemu dan kita ada sebab untuk berpisah. Bertemu dan berpisah, kalau dulu pasal motor. Kalau dulu mungkinlah, kalau tak ada motor pasal duit. Kalau dulu mungkin bertemu pasal ada benda yang kita suka. Pasal awet ke, kan? Pasal ada benda hobi kita nak berjumpa di situ ke di sini ke, karaoke ke, macam-macam lah. Cuma sekarang ni kita betul-betul berusaha untuk bertemu sebanyak mungkin bikers untuk menyedarkan hidup dan mati kita ni bila-bila ni. Maknanya kematian tu akan muncul. Kehidupan dalam keadaan dunia bila kita ride memang seronok, betul tak? Sampai sekarang saya memang hobi saya ride. Sampai sekarang. Tapi saya nak cuba ubah dulu aku ride betul-betul nakkan benda lain. Tak puas, macam-macam nak begini. Ya, macam Brother Fahmi cakap tadi pergi hard rock di kunci yang kami pegang ni. Pukul 5 pagi tak balik lagi. Kan? Motor dah gempok macam ni dah. Dulu dah macam ni dah. Kan? Tapi sekarang ni kita kena ubah. Dan kalau boleh kita nak jumpa balik kawan-kawan lama. Saya banyak kawan dulu dekat Penang, dekat Kedah, dekat Johor ada juga yang memang dulu kami sediakan tempat untuk tak bagus lah. Ada yang dah meninggal. Betul-betul saya kecewa, saya sedih. Sebab apa? Kalau saya boleh berubah, kalau saya boleh membincangkan tentang persoalan kebaikan, kenapa tidak maknanya kawan-kawan lama saya kan? Walaupun mungkin ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, itu nombor dua. Yang penting kita usaha menyampaikan. Jadi sebelum saya masuk dengan lebih lanjut, mungkin tadi abang-abang adik-adik dah tengok motor ni kan? Mungkin ada yang dah tengok logo belakang motor, belakang baju. Ada yang tengok mesej baju kan? Dia macam mungkin ada persoalan yang di situ. So ada dekat tangki tu ada hadis. Dekat tangki tu ada macam bendera atas semua ni. Ni apa benda ni?
Ni benda ni kan dulu kan Amerika. Kan kalau boleh maknanya apa bendera-bendera Mak Saleh lah. Euro, British, kan American. Maknanya kita betul-betul bila kita rasa tu kita rasa bangga benda tu. Betul tak? Kita rasa American lah. Kan? Maknanya aku kena jadi American lah kan. So style aku, kehidupan aku, kalau boleh biar maknanya kiblat tu ke situ. Dan akhirnya yang kita risau, kita cenderung kepada kehidupan di situ. Maknanya kehidupan kita itu berkiblatkan barat. Sehinggalah kita akan berkata-kata, bercakap dengan style dia orang juga. Habis maki orang. Memang dulu macam tu. Habis kita maki orang. Sebab kita nak rasa macam gempak. Kan ada dalam satu cerita di S2 ke apa? Son of Anarchy ya. SOA ya. Betul ke Son of Anarchy? Saya sebenarnya tak berapa ikuti drama tu, tapi memang drama bikers kan. Betul ke Son of Anarchy ya. Dah keluar baju dan sebagainya kan. So itu salah satu daripada agenda yang memang barat letakkan supaya kita ni akan hidup dan cenderung kepada kehidupan begitu. Faham? So biasalah bila naik motor kita kena garang. Kalau dulu zaman Awi kalau kita naik motor mesti lagu Awi. Kita akan nyanyi lagu Awi tu tak? Tapi sekarang orang tak pakai dah lagu Awi dah. Kan orang kata ni betul-betul mak jiwang kan. Jadi lagu-lagunya mesti lagi grand, mesti lagi metal dan sebagainya. Alhamdulillah mungkin ada juga yang naik motor berzikir, alhamdulillah teruskan. Tapi lebih daripada itu, mungkin abang-abang semua, adik semua pernah dengar tema Ride to Jannah yang kita ajak malam ni, sehingga mungkinlah membuatkan abang-abang dan adik juga datang cenderung nak tahu apa benda ni. Walaupun kita sediakan makanan, alhamdulillah kita jamu supaya perut pun tak kosong kan. Dan masa sama kita jamu juga pemikiran kita dengan sesuatu. Jadi dekat tangki saya tu, saya letak satu hadis. Hadis berkenaan dengan satu bisyarah Rasul. Hadis itu berbunyi, akan muncul khilafah di atas jalan kenabian. So ini ada hadis yang panjang berkenaan dengan satu khabar yang Rasulullah beritahu akan tiba satu zaman yang akan meliputi seluruh dunia, yang akan menaungi manusia tadi dengan hukum Islam. So ini walaupun satu hadis, satu khabar yang pasti akan terrealisasi, tapi adakah perkara ini telah sampai kepada kita? Boleh kita dengar mungkin kat YouTube, mungkin pergi masjid, mungkinlah kalau katakan kalau kita ni minat dengan benda-benda macam ni, kita akan terdengar dalam YouTube dan sebagainya. Tapi ada tak kawan-kawan di antara kita yang macam ni, maksudnya hobi naik motor, nak cerita benda ni, supaya ride kita, perjalanan kehidupan kita akan terpandu dengan pemahaman begini. Sebab apa? Kita duduk di akhir zaman. Terus terang kita tak boleh tolak pun. Di depan saya semua Muslim. Kalau orang kafir maksudnya kita kena putuskan makna keyakinan, keimanan dia dulu. Tapi depan ni alhamdulillah semua orang Islam. Yang paling penting maksudnya kita Muslim, kita kena tahu apakah kewajipan kita, apakah peranan kita sebagai seorang Muslim. Itu yang paling penting. Mungkin kita boleh bincang ni kat masjid, tapi sebab saya dah terbiasa, kalau kita pergi masjid kan, kita kan selalu tengok zon menutup aurat. Bermaksud keluar masjid zon membuka aurat. Betul tak? Betul tak? Jadi kita tak nak fikiran macam tu. Maksudnya kalau kat masjid baru kita bincang pasal Islam. Di luar masjid maksudnya tidak ada Islam kan? Kalau kita masuk masjid kan kita rasa segarnya, macam tenang tempat ni. Macam best je, relax je. Asal kat rumah tak relax. Dekat luar masjid tak rasa tenang. So kalau macam tu something wrong. Sebab kehidupan kita, suasana kita dah terbiasa begitu. Kalau nak rasa tenang, pergi masjid. Kalau kata nak tersenang, kena pergi tempat yang kita rasa suci. Kenapa dekat rumah tak suci? Nampak tak? Kat tempat kerja tak suci. So kita nak ubah, maksud tempat mana pergi pun kita boleh maknanya membincangkan persoalan Islam. Kita boleh ajak kawan-kawan kita faham tentang Islam, sehingga kita, keberadaan kita ni
ada fungsi di sisi Allah SWT. Nampak? Kalau kita kerja, majikan kita ataupun bos kita, atau kat rumah lah bapak kita, ataupun kita seorang bapa anak kita, mesti kita ada peraturan, betul tak? So peraturan tu yang mengawal disiplin kita. So kita duduk dekat dunia, siapa milik dunia? Allah SWT. Kita mungkin malam ni meninggal, saya mungkin mati malam ni. Inilah aktiviti terakhir saya. Kalau lah aktiviti terakhir saya dekat disco, na'udzubillah min zalik. Nampak? Dulu macam tu, memang kunci tu saya pegang. Bukanlah kunci tu saya pegang, kita kenal lah bonzer-bonzer tu kan. So bila dah pakai motor ni, semua kawan-kawan kita kena pula nama Iblis Resident of Hell kan? Kalau kat KL tu semua orang kenal, kepala botak ni. Balik rumah mesti kita akan tengok satu cerita, nama dia American History X. Pernah tengok? Cerita skinhead atau pang lah. Memang rasis, nak bantai orang, nak maki orang juga. Pergi ke LCC, ludah kat putih. Tak ada apa pun, saja express. Lepas tu naik motor, rasa macam sebab tak ada dipandu. Saya bimbang maksudnya, kalaulah peranan saya sebagai bikers hanya sekadar naik motor saja. Selalu kan kita pakai baju right to hell lah, hell saja, hell saja. Betul tak? Siapa nak pecahkan ruyung right to jungle? Siapa nak pecahkan ruyung, ajak kawan-kawan, aku nak menunggang, tapi menunggang motor supaya Allah berkati tunggangan aku, supaya aku pergi ke mana-mana Allah berkati, kawan-kawan aku diberkati. Kerana Rasul beritahu, kamu akan bersama dengan apa yang kamu cintai. Kalau kita cintakan Michael Jackson, kita cintakan Messi, kita cintakan Pamela Anderson, siapa tu? Mesti kita ada gambar dia, ada benda-benda yang macam-macam untuk kita ingati dia, betul tak? Pakaian nak pakai macam dia. Rasul kata, kamu bersama dengan apa yang kamu cintai. Oh, kita cinta pasal bola sangat, contohlah kan. Kita pun macam fanatik sangat sampai semualah benda, kamu akan bersama dengan apa yang kamu cintai. Rasul beritahu ni. Sebab itu para sahabat cepat-cepat, ya Rasulullah, sungguh aku cintakan kau Rasulullah. Aku cintakan Abu Bakar, aku cintakan Umar, aku cintakan Ali. Rasulullah kata, kamu bersama dengan apa yang kamu cintai. So kita nak bersama dengan siapa dekat akhirat nanti? Malam ni kalau kita meninggal, memang tempat kita dekat akhirat nanti confirm akan ada. Tapi sama ada kita ni bersama-sama dengan orang yang kita cintai, siapa? Sebab itu sahabat yang baik adalah sahabat yang akan membawa sahabat dia tadi ke syurga. Bayangkan kalau mak ayah kita, isteri kita, anak-anak kita dengar kita macam ni. Abang, asal tak right ke? Pergilah right. Betul tak? Pergilah right. Asal tak nak right? Pasal dia tahu makna keseronokan right tu boleh membawa kepada kesedaran. Tapi kan, abang nak gana? Ayah nak gana? Tak akan nak right lagi. Siap kunci tu simpan tu. Sebab dia risau. Kanlah yang janda pula. Ya, minta maaf lah, bukan sini tempat lain lah kan. Tapi benda tu macam terbiasa. InsyaAllah kita tak macam tu. Dan kita berusaha untuk panggil ramai lagi kawan-kawan kita, sekurang-kurang kita pernah menyampaikan sesuatu kebaikan. Jadi berbalik pada motor tadi, kenapa kita orang macam nak sangat berjumpa, bertemu dengan siapa-siapa. Kadang-kadang mungkin kita nampak adanya bendera dan sebagainya. Pertama saya nak kena kenalkan dulu supaya tidak ada maknanya kekeliruan. Ini bendera putih, dipanggil Al-Liwa. Bendera yang ditulis kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diletakkan di atas kain putih, dipanggil Al-Liwa ataupun bendera. Yang sebelah kiri lagi itu adalah Ar-Raya atau panji, ditulis kalimah tauhid berwarna putih di atas kain yang hitam. Ada hadis berkenaan, dan di mana kedua-dua bendera ini merupakan panji dan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Bukan panji atau bendera yang dimiliki oleh siapa-siapa, tak ada. So ini adalah bendera kaum muslimin. Tidak perlu takut, tidak perlu segan, tidak perlu rasa ini grup tu punya lah, ini grup tu punya, ini grup negara punya. Tak. Ini adalah dimiliki oleh Rasulullah dan dimiliki oleh kaum muslimin, dan merupakan bendera dan panji sebuah negara. Nampak? So kalau kita lah, kalau pergi Amerika, nampak bendera Amerika kan. Kita tengok, bendera Malaysia, bendera Malaysia. Bendera British kan, di mananya mewakili sebuah kelantakan sebuah negara. Ada sempadannya, ada wilayahnya.
ada rakyat, ada negaranya. Tidak. So ini adalah merupakan bendera dan panji daripada zaman Rasulullah, Daulah Madinah, sehinggalah Umayyah, Rashidah, kemudian Umayyah, Bani Abbasiyah, sehinggalah Osmaniyah. Jadi 1924 runtuh Khilafah Osmaniyah di Turki, Istanbul. Jadi kat motor saya ini ada 100. Nampak tak? 100. Menunjukkan 100 tahun telah hilangnya superpower Islam. Saya buat motor ni dedicate untuk mengingatkan kepada kaum muslimin akan runtuhnya khilafah yang merupakan perisai kepada kita semua. Baru-baru ni kita dengar pembakaran Al-Quran di Sweden, penghinaan kepada Rasulullah di Belanda, dan sebelum ni banyak dah. Berkali-kali akan ada penghinaan. Dan memang sebagai umat Islam kita wajib marah. Kemarahan kita tadi mesti diekspresikan untuk Allah nak tengok uji. Kamu ni betul ke beriman? Nampak? Bukan kita macam suka baguslah. Bagus. Mana boleh? Ya? Kita mesti akan ada sifat macam pengang. Kenapa kau maknanya bakar sesuatu yang merupakan bagi kita mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sebab kita sebagai Muslim. Nampak? So kenapa jadi begitu? Kerana orang-orang kafir ataupun orang barat tahu umat Islam ni takkan buat apa-apa. Sebab apa? Ni tadi, super power dia dah tak ada. Nampak? Ada satu kisah sebelum saya masuk satu ayat ni. Di Indonesia ada seorang missionaries, nama dia Snot Algonjil. Pernah dengar? Tak pernah Kalau di Malaysia, kalau di Arab Saudi pernah dengar tak? Lawrence of Arabia. Nah, sebab ada satu filem memang khusus Lawrence of Arabia. Dia nak angkat hero supaya nampak dialah menjadi penyelamat kepada tanah Arab. Apa yang berlaku? Ini adalah missionary, para zindik yang dilatih oleh barat untuk masuk ke negeri kaum muslimin supaya melakukan sesuatu untuk mereka menjalankan satu perancangan yang akan menjayakan sehingga berlaku divide and rule, pecah perintah setelah runtuhnya institusi politik kaum muslimin yang dipanggil khilafah, yang dahulu mereka berperang dalam perang salib, kalah. Orang kafir kalah kerana setiap kaum muslimin yang tentera daulah Islam lah, bila mereka tadi syahid, mereka inginkan syahid, sedangkan tentera barat mencintai dunia. Nampak? So mereka tidak pernah menang sehingga mereka merancang bagaimana untuk melemahkan kaum muslimin, malah menghancurkan mereka. Jadi apa mereka buat? Mereka melatih ejen-ejen mereka masuk dan mengubah cara berfikir kaum muslimin, khususnya orang-orang yang memegang kekuasaan di tempat situ. Jadi mereka suburkan apa? Suburkan kamu orang Arab, sekitalah kamu orang Melayu. Awak, kamu bukan orang Cina, kamu bukan orang India, kamu orang Melayu, kamu pegang tanah. Jadi Lawrence of Arabia datang, kamu orang Arab, Rasulullah dalam bangsa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi kenapa Turki yang memegang pemerintahan? Nampak tak? Dia bakar, nampak? Dia kata, kau ni orang tanah sini, pasal apa orang lain yang pegang? Sebab pada masa itu pusat pemerintahan di Turki Osmania. Nampak tak? Cara orang kafir nak pecahkan akidah kaum muslimin, keyakinan di antara mereka tadi satu sama lain tadi sebagai saudara. Sebab dulu tidak pernah membezakan antara orang Arab dengan orang Syria, orang Syria dengan orang Turki dengan orang Iraq, tak pernah. Dipanggil semua itu adalah kaum muslim. Tapi kita, kalau orang Indonesia kita akan cakap, tu pendatang. Nampak? Kalau orang Bangladesh dia kata, kau jangan Bangladesh tu, Bangla. Padahal dia tadi kalau solat Jumaat tahu pula kita, rapatkan sah. Sebelah kita je tak. Tapi lepas tu kita kata, dia tak ada IC. Nampak tak? So cara berfikir ni dah lama timbul untuk memisahkan kita supaya kita tak nampak ini saudara kita. So ini adalah bendera dan panji penyatuan. Malah ini adalah sesuatu yang menjadi kewajipan kepada kita. Nampak? Jadi apa yang saya nak bawa kepada abang-abang dan adik adalah sesuatu yang kita mesti fikirkan. Kita duduk di akhir zaman. Kita bukan duduk di zaman Rasulullah.
Malah kita tidak duduk dan dihidupkan dalam zaman kegemilangan Islam. Kita duduk sekarang ni dalam zaman keburukan. Islam terpuruk. Tapi Allah izinkan kita hidup. Takkan Allah zalim? Na'udzubillah min zalim. Kalau kita fikir balik, kenapa Allah tak hidupkan aku pada zaman Rasulullah? Dapat kita jumpa Rasulullah, satu hal. Kita dapat bersama dalam satu naungan yang hebat, satu hal. Tapi tak, Allah hidupkan kita pada masa sekarang. Dan kalau kita tidak dapat berfikir dengan baik, mungkin kita akan berfikirlah jauh daripada apa yang diberkati Allah. Sebab apa? Barat sedang mengatur pemikiran kita supaya jauh daripada memikirkan kepada Islam. Nampak? Kecuali bagi orang yang mencari. Kalau kita tak mencari, mana? Kita naik motor ke sana kemari, sampai satu masa kita tengok kawan kita mati. Ada mati gout, ada mati heart attack, ada mati pasal kena tengking bini, ada mati macam-macam lah. Betul tak? Mati tak dapat beli motor pun ya juga. So benda tu berlaku. Tapi kalau kita tadi dapat sesuatu daripada kawan kita sendiri, kawan motor kita, kawan bikers kita, saya mungkin tak kenal sepupu awak, kawan awak, jiran awak, maknanya di antara kita lah yang kenal. Dan apa yang saya sampaikan malam ni mungkin boleh mengetuk pemikiran ataupun mencetuskan persoalan kepada orang yang awak kenal pula. Nampak tak? So kita menyampaikan sesuatu kebenaran sehingga orang yang kita kenal, aku tak pernah fikir dah benda ni. Untuk apa aku fikir benda ni sebelum ni? Aku tak pernah fikir, sehinggalah engkau beritahu aku. Sebab TV tak pernah cerita, berita tak pernah menyampaikan, surat khabar tak pernah menceritakan. Kerana ini adalah sesuatu yang jauh daripada sesuatu yang sepatutnya umat Islam tadi memikirkan. Jadi walaupun kita bikers, tidak menjadi sebab untuk kita tidak layak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga, betul tak? So kita cuba fikir sikit, macam mana sesuatu yang boleh membuatkan kita masuk syurga. Cuba kita fikir. Kita nak naik motor Harley, paling ultimate Harley lah, betul tak? Dekat syurga nanti kita nak pakai Harley tak? Ke tak sempat pasal bidadari banyak sangat. Rasulullah beritahu, Allah SWT berfirman dalam banyak ayat, sekecil-kecil syurga ni seluas langit dan bumi. Kita baru ada rumah tu pun tak habis bayar lagi pun. Itu pun jenuh, kita macam tak bagilah orang, ini rumah aku ni, ini bilik aku, kau tak tinggal masuk lah. Kita ada mungkin pejabat, ataupun mungkin kita ada tanah kebun, pun kita marah kalau orang masuk ni. Baru itu yang kita banggakan, sehingga kita tidak dapat membandingkan. Di syurga, seluas langit dan bumi itu untuk kita. Siapa? Untuk siapa? Seorang yang masuk neraka. Dah lama masuk neraka ni, hanya kerana dia ada setitik iman. Allah ambil dia, masukkan dia dalam syurga. Dan syurganya seluas langit dan bumi. Tapi berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dia masuk neraka. Takkan kita nak masuk neraka? Tahu macam mana neraka? Panasnya neraka macam mana? Pakciknya Rasulullah, yang Rasulullah sangat sayang tadi, yang akhirnya tak masuk Islam. Ini adalah hukuman yang sekecil-kecil azab yang diberikan oleh Allah. Apa dia? 2 titik api neraka terkena tapak kaki, lebur otak. Itu seringan-ringan. Subhanallah. So macam mana kita nak tahu bagaimana kita boleh masuk syurga atau masuk neraka ni? Kita kena lepas satu peperiksaan. Kita selalu, mungkin di sini ada anak lah. Saya pun dah ada anak 7 orang. Terkejut Saya selalu cakap dengan anak saya, kalau nak berjaya, mesti lepas satu exam. Tak payah fikir SPM, STPM, matrik ke universiti. Satu ni. Kalau satu ni boleh lepas, seluruh peperiksaan akan lepas. Sebab sijil yang kita nak bawa nanti bukan sijil di dunia ni, tapi yang akan kita pampangkan kepada Allah SWT. Inilah peperiksaan di dunia. So apa dia? Peperiksaan yang sepatutnya, wajibnya kita selesai, dan keputusan tu kita telah tahu, sehingga kita tadi berusaha untuk
sentiasa maknanya apa, meletakkan grade peperiksaan itu pada tempatnya. Sebab mungkin saja dalam kehidupan kita terganggu dengan bisikan syaitan, dengan nafsu dan sebagainya yang membuatkan grade kita ni turun. Apa ni? Keimanan. Ini peperiksaan. So macam mana kita nak jaga keimanan kita? Sebab itu dalam Islam kita selalu dengar maksudnya kalau kita ada anak bapak lah yang nak mengatur anaknya jadi Yahudi ke, Majusi ke, Muslim ke. Kalau bapak tadi tak menguruskan anak tadi kepada keimanan yang betul, dia nak bagi sekolah. Sekolah ni betul-betul dalam keadaan belajar untuk pass puasa, betul tak? Kita pula bapak, kamu ada apa cita-cita? Cita-cita apa? Cita-cita gini. Paling hebat pun maksudnya mesti gaji besar, akan dapat rumah besar, akan dapat bini besar, akan dapat kereta besar, kan? Semua nak besar. Seorang yang sudah berakal, sepatutnya dia memikirkan ukuran dia pahala dan dosa, ukuran dia syurga dan neraka, ukuran dia adalah salah dan benar pandangan Allah. Bukan malulah kawan-kawan aku cakap aku ni, kalau malulah kalau kawan aku tak nampak aku pakai kereta besar, malulah kalau kawan aku tak dapat aku tengok pakaian yang elok. Nampak tak? Malu tadi atau takut tadi benchmark dia pada manusia, bukan kepada Allah. So hari ini kita nak bincang supaya kita faham kehidupan kita mesti kita letak benchmark Allah berkat, Allah redha atau manusia redha. Kita nak kalau kita start motor, Allah meredai setiap perjalanan kita, sehingga tujuan yang kita nak pergi tadi sentiasa Allah berkati dan para malaikat mendoakan kita. Kenapa? Niat kita kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab kita dah ada kefahaman. Setiap langkah kita nakkan kepada keredaan Allah. Jadi kalaulah kita hari ini tahu tujuan, kenapa kita hidup pada masa sekarang hanya semata-mata untuk beriman kepada Allah, kita kena ubah satu benda supaya ia menjadi satu benchmark kehidupan. Biasanya kita nak buat macam ni bila tau? Bila nak akad nikah, bila nak raya, bila nak puasa, bila nak solat, baru kita ingat Allah, betul tak? So kita nak cuba buat satu uji kaji. Dalam satu hari kita ada 24 jam. Kalau hari ni kita dah semua akil balik ni, katakan hari ni umur 15 terpancar air mani, kita mula akil balik. Esok satu hari 24 jam. Selepas 24 jam Allah cabut nyawa. Baik, ada 24 jam So kita nak uji ni, kita nak masuk syurga atau neraka. Itu baru sehari. Kita akil balik sekarang ni ada 40, 50. Nanti kita kira lah. Balik kira tak apa, tak payah kira sekarang. Cuba kira. Sebab kira-kira ni penting. Kira-kira ni sangat penting. Sebab ini yang cakap tadi, exam tadi. Kalau kita tidak diperingatkan benda ni, kita bimbang. Yang belakang tu, yang belakang. Kita bimbang kawan-kawan yang kita kenal, sahabat yang kita kenal. Kita tidak diberi kefahaman ni. Kita tak nak kita ni terkena tengok api neraka punya kan. Biarlah kita tadi ride tu jannah, naik motor di dunia pun ataupun di akhir nanti kita bertemu balik. Ada tak kawan-kawan kita bila peluk, Assalamualaikum, okey, maknanya kita kan salam bikers kan, okey brother, okey kan, so okey kita jumpa mana? Harap kita jumpa di syurga. Itu lain tu. Persahabat tu penunggang terbaik. Hamzah penunggang kuda terbaik. Malah dia adalah gangster di Mekah. Dia adalah ahli perang yang hebat. Bila dia masuk Islam, dia menjadi pendamping Rasulullah, dia jadi bodyguard Rasulullah, dia jadi sahabat Rasulullah. Dialah orang yang sangat berpegang kepada hukum Allah. Sebelum tu sama, bunuh anak perempuan, minum arak, ambil riba, judi, telik nasib. Sebab itu adalah zaman jahiliah. Nampak? So kita nak jadi penunggang yang dirajai Allah. So kita rider, kita biker. Sebab biker kan dia ada dia punya trademark, dia ada dia punya maknanya kelas kan. Dia ada punya, sebab kita tahu. Jadi mak-mak rempit, adik-adik yang baru pakai waisu bila tengok kita, nampak ni lain macam ni.
Dia naik motor. Motor hebat. Tapi dia boleh sembang dengan aku lah. Dia sembang dengan Islam dengan aku lah. Dia macam ni lah, pakai slojin dengan pakai konvo dengan pakai boot. Tapi dia sembang aku pasal benda yang aku rasa tak sangka daripada dia. Sebab Islam bukan hanya disampaikan oleh Pak Imam kat masjid. Kewajipan bagi kita tertaklif sejak kita akil balik. Iaitu yang paling dicintai oleh Allah apabila kita menyampaikan nasihat. Allah dah beritahu dalam Quran. Yang paling aku cintai di kalangan maknanya hamba-Ku adalah orang yang menyampaikan nasihat. Maknanya dakwah, muhasabah, peringatan kepada sahabat. Okey, berbalik pada tadi, exam tadi. So sehari kita hidup. Kita nak tengok ni, kita masuk syurga ke masuk neraka? Neraka kiri, syurga kanan. Okey? Kita test, balik kita cerita pada anak-anak. Allah pasti akan timbang kita di satu tempat di padang mahsyar yang akan berjuta berbilion daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kaum Nabi Muhammad yang paling hujung akan diperhitungkan. Sekarang aja dah ada berapa? 7 bilion, 8 bilion daripada zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, berapa bilion? Bila time kita ni nak menunggu ni? Kita nak pergi ke pos laju pun jenuh nak menunggu tau. Boleh panas tu. Ini matahari dikatakan betul-betul sejengkal, betul tak? Macam mana kita nak tunggu? Jadi kita tengok exam kita. Kalaulah kita hidup 24 jam, banyak mana yang membuatkan kita masuk syurga dan banyak mana yang membuatkan kita masuk neraka? Katakanlah Allah pasti memberikan kita masuk syurga sebab kehidupan kita 24 jam tu banyak kepada Allah. Bila kita bertemu dengan Allah satu hari? Bila? Solat. Baik, Alhamdulillah. Depan kita insya-Allah tak pernah tinggal solat. Semoga terus mengekalkan solat. Katakanlah tak pernah tinggal solat. Satu kali solat berapa minit? 5 minit. Ada 5 kali solat, betul tak? 5 kali 5 25 minit. Kita ada 24 jam. Kita timbang, nanti Allah timbang. Para malaikat tadi membantu Allah, maknanya menimbang ni. 25 minit, ada 23 jam 35 minit tak jumpa Allah. Sebab kita hanya bertemu Allah pada ketika salat itu tak? Lepas bagi salam, Assalamualaikum. Belah tu. Tak motor belah. Gimana entah, gimana mana tak kata sah. Kita tak tahu lagi, maknanya pada masa kalau solat, confirm solat kita untuk Allah, kecuali pelakon. Pelakon kalau dia solat kerana pengarah buat. Pengarah yang suruh. Nampak tak drama pelakon? Kan? Selalunya dia ambil endingnya Assalamualaikum. Kan? Lepas tu ada isi. Isi tu pun isi dia, pelakonnya. Subhanallah. Berpura-pura. Betul tak? Kita tak nampak benda tu kan? So, faham tak? Maknanya 24 jam, 23 jam, 35 minit tak bertemu dengan Allah. Bukan untuk Allah. So, masuk syurga ke masuk neraka? Masuk syurga, masuk neraka? Jangan risau. Cakap sekarang tak apa. Jangan cakap dekat para masyarakat. Sekarang masih hidup, masih boleh ubah. So, 25 minit kita masuk jumpa Allah, 23 jam tak jumpa Allah. Subhanallah. Masuk mana? Masuk neraka. Confirm. Jangan risau. Jangan rasa segan. Ya, masuk neraka. Confirm saja. Kenapa nak takut? Sebab itu masa kita hidup, kita ubah. Selepas kita solat, kita nak juga bertemu dengan Allah. Sebab Islam ni bukan sekadar solat. Islam merangkumi seluruh perkara. Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW, melalui kalam dia iaitu Al-Quran dan juga hadis yang diturunkan untuk menguruskan urusan manusia tadi dengan Allah dalam bab akidah. Rasulullah ajar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Itu akidah. Betul? Juga untuk menyelesaikan urusan dengan Allah melalui ibadah. Ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Selesai. Betul tak? So itulah cara untuk kita menguruskan urusan kita
hubungan kita dengan Allah. Kalau kita rindu dengan mak kita, kita guna handphone. Alamak, dapat suara, dengar suara punya dia. Lepas rindu, betul tak? Ha? Betul tak? Kalau kita rindu kepada kawan dia, kita telefon. Apa khabar? Alhamdulillah dah 10 tahun kita tak jumpa. Kalau kita rindu dengan Allah, kita nak jumpa macam mana? Nak telefon. Dengan kita okeylah, kita solat hari-hari 24 jam ada ke? Tak right tau. Kalau solat 24 jam tak right. Motor tinggal. Nak macam tu. Habis nak masuk syurga. Allah tak zalim kepada kita sehingga kita ni hidup. Kita makan, minum, kita berjual beli, kita pergi pasar, kita menikah, kita macam-macam buat. Maksudnya ada urusan lain yang tidak dapat diselesaikan dengan solat, nampak? Jadi Islam diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk menguruskan urusan manusia itu dengan diri dia sendiri. Dengan Allah tadi bab akidah dan ibadah. Dengan diri sendiri Allah putuskan dalam Islam bagaimana menguruskan pakaian kita dan makan minum kita. Juga akhlak kita. Sebab apa tiga ni? Sebab kalau kita bogel, Allah tak malu pun. Kita yang malu. Kita yang berdosa. So Islam diturunkan macam mana kau nak jaga aurat kau supaya orang lain tak tengok aurat kau. Supaya orang lain tengok, ini aurat mahram dia. Kita tak boleh tengok. Kalau kita tengok, tundukkan pandangan. Maknanya ada cara-cara macam mana nak mengelakkan. Nampak? So Islam ada urus. So lepas je solat, Assalamualaikum, kita akan mesti tengok orang berpakaian. Kita pun tengok diri. Macam mana kita nak berpakaian tak boleh diselesaikan dengan puasa. Tak boleh selesaikan dengan solat. Kita nak berpakaian tak boleh selesai dengan haji. Haji 40 kali pun masalah pakaian tetap pakaian. Tak ada kena-kena dengan haji. Faham tak? So itu urusan kita. Jadi Islam menyelesaikan bagaimana menguruskan kita. Begitu juga makan minum. Kalau kita lapar, Allah tak sakit, kita yang sakit. Kalau kita makan babi, kita lah yang dapat mudarat. Allah tak ada apa-apa pun. Jadi Allah berikan panduan bagaimana untuk mengambil makanan yang halal dan haram. Untuk siapa? Untuk diri kita. Bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Untuk diri kita. Dan bila kita ikut panduan, kita dapat pahala. Nampak tak? Tadi kita dapat pahala bila kita solat. So kita top up dengan kita ambil makanan yang halal, dapat pahala. Dengan kita menutup aurat, kita dapat pahala. Nampak? So kita dah top up dah. Oh tadi aku 25 minit. Dah dapat pahala. Bila aku keluar rumah, ini hayatul khas, rumah khusus aku. Aku keluar je di tempat umum, masyarakat akan tengok aku kena menutup aurat. Laki-laki pusat lutut, perempuan muka dan telapak tangan. Bila dia langkah keluar pagar, maka akan terkena satu dosa kalau kita membuka aurat. So aku tutup. Bila tutup aurat, seorang Muslim hanya menutup akan dapat pahala seperti pahala orang berjihad. Kalau lelaki tak. Sebab apa? Lelaki ada special lain kan. Tapi maksudnya kita tadi diuruskan siapa? Diuruskan oleh Islam. Tapi sekarang ni diuruskan oleh siapa? Diuruskan oleh artis-artis barat. Nampak tak? Sebab kita tengok TV, pakaian ni macam mana? Oh ni macam mana? Aku nak pakai macam tu. Sekarang ni perempuan seperti okey. Tengok TikTok. Dulu payah kita nak tengok. Sekarang ni dalam jamban boleh tengok. Gitu ha. Betul tak? Tak bayar rasa depan mata. Subhanallah. Macam mana kita nak jaga? Tadi 25 minit je. Nak masuk syurga 20 minit. Masuk neraka. Sekarang ni bila kita tutup aurat, dah. Maknanya urusan berpakaian, kita dapat pahala. Mengingati Allah lagi. Nampak? So itu urusan untuk diri sendiri. Yang ketiga, Allah turunkan Islam untuk manusia tadi menguruskan diri dia dengan orang lain. So inilah yang paling besar 90% dalam kehidupan kita. Sebab 10% saja yang urusan solat tadi. 90% urusan kita hari-hari dengan orang lain. Dengan isteri kita, dengan adik-beradik kita, dengan jiran kita, dengan kawan grup bikers kita. So macam mana kita nak dapat 25 minit kepada 24 jam sehingga sentiasa dapat masuk syurga dan diberkati Allah? Sebab urusan 90% jumpa dengan orang ni, Allah uruskan. Dengan apa? Allah SWT menurunkan Islam untuk menguruskan diri dia dengan orang lain.
Jadi kalau kita tadi suka kepada anak si Jai, aku minat lah anak dia. Untuk anak aku lah. Jadi kita ni sebagai wakil pergilah jumpa Jai. Aku nak nikahkan anak aku dengan kau lah. Nampak ada ta'aruf dia. Betul tak? Maknanya ada hukum munakahat. Sekarang tak ada. Itu kenal tu Jai tu. Anak dia perempuan. Tak ada hal lah. Gila. Kan? Balik awal sikit tau. Cerita Piramli pun dah cerita dah awal-awal. Anak aku Sazali kan. Betul tak? Mana kehidupan kita dibina oleh barat. Sehingga couple tadi sesuatu yang wajib. Kau dah ada makmur tak? Kau bila nak tenang? Kau hari-hari naik motor ni dengan bila nak kahwin? Dia tak nampak ada satu keharaman. Sehingga Allah SWT telah mencegah. Jangan sampai kita cenderung kepada zina. Belum berzina lagi. Ke arah zina tu pun dah haram. Subhanallah. Bukanlah yang cakap ni baik. Sebab yang cakap ni pernah berlaku dulu. Tapi yang cakap ni diberikan oleh Allah SWT masih lagi ada nyawa untuk nak topak dosa lama dan nak kongsi kepada sahabat yang lain supaya kita ni berubah dan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, iaitu menyampaikan nasihat. Jadi yang ketiga tadi penting. Bila urusan manusia dengan manusia lain, ada banyak perkara yang perlu diselesaikan dalam sistem sosial. Bagaimana dia bersosial? Boleh tak kita bercakap dengan perempuan yang bukan ada apa-apa hubungan? Tak boleh. Kecuali kalau ada akad dia. Oh, kita nak jual beli. Dia menjual, dia perempuan, jual nasi lemak, kita pembeli, boleh lah. Kalau tak ada apa-apa, tak boleh. So macam mana nak boleh kan? Iyalah kalau ada akad lah jual. Ustaz saja nak, jom lepak aja. Mana boleh? Tak boleh dalam Islam. Sebab itu Islam sangat memuliakan wanita. Islam menjaga wanita sebab wanita adalah aurat. Kalau kita tak suka anak kita dibawa oleh jantan lain, kita tak suka isteri kita dibawa oleh lelaki lain, betul tak? Sebab itu Islam sangat menjaga, itu adalah hak di dalam orang yang menjaga mahram dia tadi. Ada wali dia. Nampak? Sehingga aurat dia, hatta suara dia dijaga dalam Islam. Subhanallah. Bila dijaga, tak adalah kita ni tadi banyak kes zina. Pada 2004 tak silap. Tu polis negara ke apa? Memberitahu satu statistik, setiap 1 ke 2 jam anak luar nikah keluar. Itu yang direport. Itu 2004. Sekarang 2023. Subhanallah. Itu yang daftar. Yang tak daftar, yang silap pancut, macam mana? Subhanallah. Ini benda yang terjadi hari-hari. Kita bukan duduk dekat Amerika. Amerika memang benda tu jadi budaya dia orang. Kita duduk di tempat, di wilayah, di tanah yang biasa kita dengar. Malaysia adalah negara yang berpaksi kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Iya ke? Iya ke? Kilang arak sebesar-besar dekat Selangor. Jangan takut, itu biker. Kata Allah. Kan? So orang yang naik motor ni sebenarnya bagi saya orang yang berani. Kan? Macam dulu persahabat naik kuda. Kalau tak berani jadi sajat. Sajat pun berani. Sajat pun langgar je. Sajat siap lepas gitu aja. Sajat jadi tukar jantan jadi betina. Sekarang tak tahu dah betina jantan. Lala dia mengaku bondan baru ni. Dia selalu berekspreskan diri dia yang salah di sisi Islam dan diiktiraf. Nampak? Ini menjadi satu pahala bencana bagi kita kaum muslim kalau kita tidak mempedulikan. Sebab apa? Tadi yang 90% tadi, hubungan kita dengan orang lain, sistem hubungan dia. Seterusnya ada satu sistem yang mesti kita selesaikan juga dalam kehidupan kita yang akan membawa kita kepada berkah Allah. Apa dia? Sistem ekonomi. Macam mana kita berjual beli? Ada akad-akad dia. Ada akad dalam Islam. Kita nak berbisnes, kita nak berjual beli, kita ada akad ni, akad itu. Kalau dalam sistem barat, yang penting masuk. Betul tak? Huluk ke tak huluk tak peduli, yang penting dapat projek. Nampak tak? So bagaimana kita berjual beli sehingga tadi mungkin ada menipu timbangan dan sebagainya.
Hari ini kita bukan nak bincangkan detail, tetapi umum ni tadi. Supaya kita faham exam kita tadi. 24 jam boleh kita dapat berkah Allah. Kemudian setelah tadi hubungan sistem sosial tadi, ada sistem ekonomi, ada sistem pendidikan. Dalam Islam, untuk pengetahuan, sejak 1300 tahun, sekolah awal-awal umat Islam masuk dan juga kafir zimmi masuk, dia akan diajar akidah Islam. Ini sekolah di dalam Islam. Dia akan diajar siapa Tuhan kamu. Dan dia diajar bukan untuk pas present. Awal-awal persoalan akidah, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang Muslim. Sebab ingat, iman tidak boleh diwarisi. Kita bapa Muslim, anak belum tentu Muslim, walaupun dia bersyahadah. Kefahaman Islam dia perlu diberitahu sehingga dia faham Islam tu apa, Allah tu siapa, Rasul tu siapa. Macam mana nak membuktikan Allah itu Tuhan? Macam mana nak membuktikan Rasul itu kenapa daripada kalangan manusia? Macam mana nak buktikan Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, bukan daripada manusia? Itu semua perlu ada perbincangan sehingga menguatkan iman. Keimanan inilah yang membuatkan hati anak-anak kita ataupun kita tidak terkeluar sedikit pun kalau orang menggoncang. Iman ini mesti dikuatkan pada sedia Allah. Rasulullah mengajar Sumayyah, wanita pertama masuk syurga. Macam mana dia boleh masuk syurga? Sebab satu benda, dia tetap teguh ketika para pembesar Quraisy memberikan ugutan, kamu mesti mengatakan Hubal, Lata dan Uzza sebagai Tuhan kamu. Dia tetap kata Ahad, Hubal, Ahad, Hubal. Walhal dia bukan diajar banyak tentang Islam oleh Rasulullah, tak sempat banyak pun. Sebab pada ketika itu belum banyak syariat masuk. Tapi macam mana konsisten dia? Ada satu benda yang Rasulullah telah memberikan kepada dia sehingga akidah dia membulat beribu tahun, tradisi Mekah, sehingga dia hidup berpuluh tahun. Ketika itu dia kuat akidah. Apa benda? Mesti ada sesuatu special. Ini bukan magic. Ia sesuatu yang disebutkan secara benar dan normal bagi Sumayyah, bagi kita semua sama, iaitu keyakinan diri kita makhluk dan Allah itu pencipta. Dan khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada ketika itu ada banyak ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan ketika di Mekah untuk menceritakan persoalan akidah. Akidah sangat penting. Kita bikers kenapa nak bincang pasal akidah ni? Ya, kita Muslim, kita bikers Muslim. Pernah tak kita fikir, kalau aku jumpa dekat mana-mana ada bikers Mak Saleh, aku nak cerita pasal Islam? Mana pernah fikir? Betul tak? Kita akan cerita, kau punya air filter ni brand apa? Kau punya side mirror ni. Sebab itulah perbezaan. So sekarang ni kita dah ada satu point. Jumpa kawan kita, okey, oh motor kau gempak kan? Okey, alhamdulillah. Kita nak bincang. Apa fungsi kita sebagai Muslim? Apa peranan kita bila Al-Quran dibakar? Apa? Subhanallah, Allah melihat 8 bilion makhluk dia, ada dua orang ni bertemu dan berpisah kerana Allah. Allah janji naungan syurga. Subhanallah. Nampak? Baik, tadi sistem ekonomi, jual beli dan sebagainya. Ada satu lagi, menguruskan urusan manusia dengan manusia lain dalam proses peradilan, sistem peradilan. Macam mana? Bila ada orang berzina, ada tak 100 kali sebatan? Ada orang mencuri, ada tak potong tangan? Mana ada, betul tak? So macam mana kita nak menyelesaikan masalah jenayah kalau ia tidak bersifat mencegah dan tidak bersifat menebus? Mencuri berbilion, lepas. Ada 47 kes, lepas. Orang yang mencuri tin susu sebab anak, penjara 2 tahun. Nampak? Keadilan tidak ada. Apa kena dengan kita? Aku bikers, aku duduk Melaka, aku duduk Muar, aku duduk KL. Tak ada kena-mengena. Allah ciptakan kita pada masa ni, kita nampak sesuatu yang salah. Kita pernah dengar, kalau kita nampak kemaksiatan, hendaklah kamu ubah dengan tangan. Tak mampu ubah dengan lisan. Tak mampu, jangan redha dilam. Kita tak peduli pun, bukan kata hati pun. Sambil lalu je benda tu hari-hari. Nampak?
Tiga benda ni pun kita mungkin tak masuk. Bukan tempat ni lah. Mungkin baik lain. Mungkin orang lain. Kita tak nak. Kita nak seboleh-boleh. Selemah-lemah hati aku tak reda lah. Tapi sebelum aku tak reda, aku telah menyampaikan kebenaran. Nampak tak? Apa yang saya buat sekarang, apa yang Bro Fahmi buat. Dan insya-Allah, abang-abang dari adik depan ni, insya-Allah boleh mampu. Sebab Allah akan menilai setiap satu daripada kita nanti. Mungkin apa yang saya cakap tak nilai sekarang. Tetapi di akhirat nanti, inilah yang paling bernilai. Kawan-kawan kita yang ajak pergi benda-benda yang bukan kata maksiat, yang lara ataupun takkan bernilai, malah akan membuatkan kita tadi ditarik masuk neraka. Inilah satu benda yang kita bincangkan. Semoga pertemuan kita, walaupun kita bikers, adalah pertemuan yang berkati Allah. Jadi sistem peradilan kita tidak diadili dengan Islam. Sekarang lagi caca mabah, ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil. Mana satu aku nak ikut ni? Kan? Sajak kena dakwa, dah masuk syariah, pergi kat sivil pula. Kita rakyat marhai ni pening. Kalau peguam cara gombel tahulah. Kan? Undang-undang kita bukan apa undang-undang sangat kan. Tapi maksudnya kehidupan kita ni tadi diatur dengan aturan apa sebenarnya? Pernah tak kita fikir? Sebab itu kena ada sistem peradilan manusia yang akan mengatur manusia dengan manusia lain. Kalau dia ada sesuatu berlaku pertelingkahan, Islam menyelesaikan. Maka 24 jam kita tadi sentiasa diberkati Allah. Kenapa? Kerana kalau berlaku, hari-hari kita berlaku ni ada accident. Bukan hanya mencuri, kita accident. Kita pergi report balik tak? Yang salah tu dapat jatuh. Betul ke dalam Islam? Kita tengoklah. Bukanlah kita nak mendetail perbincangan tu malam ni. Tapi maksudnya, pernah fikir, ini dalam Islam ada ke tidak? Oh, Islam tak. Islam ni bab solat aja. Nanti bapa aku mati, nantilah khairat kematian. Nanti anak aku kahwin, oh cantiklah, kita buat nikah lah, kita ikutlah. Itu pun masuklah, campur macam-macam. Dengan tak Islami, dengan Islami, macam-macam. Yang penting gempak. So, campur aduk. So, sekarang ni kita cuba nak faham Islam adalah sesuatu cara hidup yang mengatur kehidupan kita, sehingga mengatur manusia dengan Allah, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain. Bagaimana polisi luar negara yang diatur dalam Islam untuk kita mengatur kita ni, orang di Malaysia dengan orang di Sweden yang bakar tadi, ataupun orang Zionis yang dekat Israel tadi. So macam mana nak mengatur tadi? Itu juga diatur dalam Islam. Macam mana hubungan kita? Boleh tak ada hubungan? Atau kena putuskan hubungan? Ataupun kena jawab dengan peperangan dengan mereka? Nampak? Semua tu diatur dalam Islam supaya menjaga martabat dan juga maruah kaum muslimin. Bukan hanya itu, menjaga kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua ini telah diajar Rasul sehinggalah Rasul wafat pada umur 63. Dan Rasul memberitahu pada Haji Wida. Kita biasa dengar tu kan. Maknanya satu amanat, satu wasiat kepada seluruh kaum muslimin. Siapa kaum muslimin? Kita ni. Kita ni lah yang akan nak mendapat syafaat Rasulullah. Macam mana kalau kita ni sendiri hanya solat 5 kali, itu saja, 23 jam ni. Sekarang ni risau tak exam kita? Kita patut risau. Jadi malam ni bukanlah kita nak maknanya mengajar, tetapi nak berkongsi supaya kita ada satu kesedaran. InsyaAllah bukanlah kita habis semua malam ni sambil kita makan makanan. Subhanallah, kita tengok daripada tadi. Ada lagi ni? Siapa yang belum makan? Ada lagi apa? 5 pinggan. Sambil kita makan, sambil kita maknanya berkongsi, kita dapat pengisian minda. Supaya sekurang-kurangnya, kalaulah ini aktiviti terakhir kita, malam ni Allah cabut nyawa kita, kita ada hujah di hadapan Allah. Ya Allah, aku bertemu dan berpisah, semoga ini menjadi sebab untuk kita masuk syurga. Sebab di antara 7 naungan, di antara salah satunya adalah 2 orang yang berpisah dan bertemu kerana Allah. Kita nak dapat talian ayat. Sebab duduk di akhir zaman, dalam satu banyak hadis, banyak dalil, bagaimana kita ni tidak terlepas dengan debu-debu riba. Itu pun dia juga. Belum lagi zina, belum lagi kemaksiatan yang lain.
Macam mana kita nak lari daripada semua ni? Kalau kita tidak ada kesedaran. Inilah gunanya sahabat kita. Inilah gunanya kawan baik kita. Inilah gunanya grup motor kita. Inilah gunanya karimah di dalam wilayah kita. Inilah gunanya seluruh kaum muslimin yang ada di dalam sebuah negara. Kalau kita tidak memikirkan penyatuan, sampai bila kita akan bersatu atas dasar manfaat semata. Kita akan jumpa kawan kita kerana nama grup tu. Lepas nama grup tu bubar, tak ada manfaat lah. Silap-silap kalau dia ada buat hal, dia dah tu hutang aku lah. 10 tahun kita cerita hutang dia. Kita cerita satu Malaysia. Padahal dulu kaum baik. Nampak? Tapi kalau dia mengikat diri dia sebagai kaum muslimin, dia tahu itu kawan aku. Aku tidak akan, maknanya membiarkan. Aku akan mengingatkan dia tentang hutang dan dosa hutang tersebut. Dan kalau aku tahu dia tidak mampu, aku membantu dia kali kedua sehingga aku dapat pahala sedekah. Dan dia tadi kalau tengok kita macam tu, aku seganlah dengan dia. Aku takkan ambil kesempatan dengan dia. Kemudian dia tengok bukan dia saja, seluruh kaum muslimin pandai macam tu. Bukan hanya macam tu, seluruh ketua yang menjaga setiap maknanya tempat wilayah tadi pun macam tu, beriman kepada Allah. Bukan hanya itu, seluruh kaum muslimin, dia tengok orang Bangladesh pun macam tu, dia tengok orang Indonesia macam tu. Tak ada beza di antara satu sama lain. Aku saudara dia lah, dia tu saudara aku lah. Bila kita dapatnya? Allah SWT mengatakan akan maknanya muncul, akan muncul dalam satu hadis. Banyak dalil yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan di akhir zaman akan muncul pelbagai perkara. Salah satunya kata Rasulullah SAW akan muncul yang hadis tadi, khilafah yang akan mengikut jalan kenabian. Dalam satu hadis, ini hadis 5 zaman, mungkin sahabat semua, kawan-kawan semua pernah dengar. Di antara manusia ni akan berlaku 5 zaman. Zaman pertama dipanggil zaman nubuah. Zaman yang diperintah, diatur oleh para nabi. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Semua aturan, semua peraturan, semua panduan diatur oleh Nabi. Maksudnya Allah nanti Nabi atau Rasul tu pandu kaum sampailah Nabi Muhammad. Kemudian diangkat zaman tu kata Allah. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, akan muncul zaman kedua kata Rasulullah, zaman khilafah Rashid, zaman pemerintahan yang mendapat petunjuk kata Rasulullah. Rashidah itu mendapat petunjuk. Abu Bakar, Osman, Omar, Osman dan Ali. Kemudian kata Rasulullah akan diangkat zaman, akan sampai zaman ketiga, zaman mulkun adhan kata Rasulullah. Zaman yang menggigit, zaman yang tidak melepaskan pemerintahan tadi kepada keturunan dia. Zaman yang sedikit kezaliman, tetap hukum syarak. Tetapi zaman tadi, kalau zaman Rashidah tadi, bukan Abu Bakar bapaknya Umar, bukan Umar bapaknya Osman, sebab itu bukan keturunan. Tetapi selepas itu zaman dia menggigit, tidak melepaskan pemerintahan. Dalam beberapa terjemahan menterjemahkan begitu. Sebab itu ada Bani Umayyah, keturunan Umayyah, Bani Abbasiyah, keturunan Abbasiyah, Bani Osmaniyah. Tetap hukum syarak, ada sedikit kezaliman, Allah SWT yang akan memberikan maknanya pengadilan, tetapi hukum syarak yang diterapkan. 1300 tahun tidak ada pernah hukum selain hukum Islam yang diterapkan. Di seluruh 2/3 dunia dibuka oleh Islam. Nampak? Dan inilah bendera dan panji. Bukan bendera dan panji ataupun bendera yang kita tengok sekarang. Inilah dia. Kemudian kata Rasulullah, akan diangkat zaman, akan muncul satu zaman yang dipanggil mulkan jabarian. Zaman yang zalim, zaman yang bersifat ketenteraan, zaman yang diktator. Runtuh khilafah Osman pada 1924. Bermulalah titik hitam kaum muslimin sehinggalah sekarang.
Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nampak? Kita kena zalim ke sekarang? Mana ada, tak ada berdarah, tak ada pun kena penjara. Zalim itu bukan semata-mata berdarah atau tidak adanya maknanya ancaman. Zalim tidak berhukum dengan hukum Allah itu zalim. Ada tak 100 kali jabatan bagi zina? Ada tak potong tangan bagi pencuri? Maknanya hukuman yang dikenakan kepada kita adalah hukuman yang zalim sekarang. Nampak? Zalim yang kita fikir, oh zalim ni bila dia kena dera je. Tidak berhukum dengan hukum Allah itu zalim. Kita kena sedar sebagai kaum muslimin. Sebab Allah akan bertanya kita. Sebab kita duduk sekarang. Kalau kita duduk di zaman Abu Bakar, Umar, okeylah kita ada sang khalifah, sang pemimpin yang menjaga kita. Sekarang ni pemimpin semua jaga perut dia, bukan perut kita. Nampak? Kemudian kalau kita lihat sekarang bila khilafah runtuh, bermulalah divide and rule, pecah perintah. Lebih daripada 50 negara, British dan Perancis tadi cerai beraikan. Kamu Malaysia, kamu Indonesia, kamu Pakistan, kamu Iraq, ambil bendera ni, ambil bendera ni, ambil bendera ni. Tiap-tiap tahun ada maknanya apa maknanya kesungguhan untuk menjaga perkara ni. Mesti ada hari mereka. Mesti ada hari ni supaya kita sentiasa jaga sempadan kita. Dan kita tidak akan mempedulikan orang yang luar sempadan kita. Kita tak akan ambil tahu langsung. Malah kita akan sentiasa memegang kukuh supaya kita tadi membela kaum kita saja. Walhai Rasulullah pernah bersabda, bukan daripada kalanganku orang yang berpegang kepada Ashabiyah, menyeru kepada Ashabiyah dan mati dalam keadaan Ashabiyah. Apa Ashabiyah? Negara bangsa. Aku Melayu, aku Cina, aku Palestin, aku Indonesia. Ini Rasulullah tak mengaku. Ini kaum ni. Macam mana kita dapat syafaat? Pergi jumpa Nabi Adam. Ya Nabi Adam, aku nak syafaat. Nabi Adam kata, kamu pergi. Kamu kan kaum aku. Kita pun pergi Nabi Isa. Pergi Nabi Musa. Ini bukan kaum aku. Kita pergi Nabi Muhammad. Kita minta syafaat kepada dia. Kamu bukan daripada golongan. InsyaAllah aku hidup pada zaman kau. Tak pernahkah kau mendengar bukan daripada golonganku orang yang menyeru kepada Ashabiyah? Kamu selalu menyeru kaum Melayu. Kamu selalu mempertahankan kaum Malaysia. Kamu tak peduli pun orang Syria, orang Palestin, orang Yugo, China yang dizalimi. Kamu tak pernah peduli pun. Kamu asyik right je. Jenuh kita tak jawab yuk. Kita takkan bagi jawapan. Aku ada Harley Davidson ni, kunci dia. Kan, boleh masuk Arok kunci ni, free. Kita tak boleh nak bagi jawapan tu. Nampak? So inilah peri pentingnya pemahaman kita sekarang. Supaya kita ada kesedaran. Supaya walaupun kita bikers yang diberkati oleh Allah. Bikers yang cukup memberikan manfaat kepada orang lain. Nampak? So Rasulullah beritahu setelah maknanya zaman Mulkan Jabaran ini akan muncul khilafah yang akan mengikut jalan kenabian. Ini bukan magic. Dia ada step dia. Dia ada sunnatullah. Bagaimana Rasulullah tadi berpindah daripada zaman jahiliyah kepada Madinah yang mendapat naungan Islam. Rasulullah berusaha untuk membawa orang-orang muhajirin tadi sehingga mendapat perisai ataupun perlindungan di negara Yasrib, dipanggil Madinah. Begitulah kita sekarang. Kerana Rasulullah pernah bersabda, Islam akan terasing dua kali. Akan terasing kali pertama dan akan terasing kali kedua. Maka Rasulullah kata, gembiralah bagi orang-orang yang terasing. Siapa orang terasing ni? Bila kita cakap pasal Islam, kita sangat asing. Kalau kita cakap pasal benda-benda lagu sekarang, oh kau geng aku lah, kan? Pergi siam buat jom lah. Jom tak ada hal pergi siam ni, kan? Oh kita pergi bak duit ke sana, bak duit sini, kan? Cuba kita cakap, jom kita pergi ni sembang-sembang Islam sikit. Apa benda dia? Aku bikers lah. Itu saya dulu. Nampak? Untuk apa? Tapi Alhamdulillah sekarang dah lain. Ramai bikers dah mula bangkit dan mula berubah. Alhamdulillah. Kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan kita memilih diri kita untuk memberikan sepenuh perhatian kita kepada tujuan hidup kita. Hanya semata-mata untuk mentaati Allah SWT. Tak apa kita naik motor. Tak apa kita bekerja, no problem. Tak salah pun. Bukan nak suruh duduk gua berzikir subhanallah, subhanallah. Makan beras je tak. Islam bukan begitu.
So kita kena teruskan hidup. Kita teruskan hidup, bekerja dan sebagainya. Tapi Allah turunkan bagaimana panduan supaya kamu tidak terkena dosa. Dan ada yang mendapat pahala. Kan? Berzina itu salah. Tapi Allah sediakan jalan dia untuk kamu dapat bernikah sampai kamu tadi dapat pahala bila berhubungan dengan isteri kamu. Nampak? Sampai dapat pahala. Wahal dosa yang sangat dilaknati Allah kalau kita berzina. Maksudnya ada dua jalan, yang boleh dan yang tak boleh. So kenapa kita cari tak boleh? Sebab satu, kerana kita tidak sedar. Yang kedua, ini yang paling penting, sebab suasana tadi. So sekarang ni, apa yang kita nak buat supaya kita sedar? Suasana tadi membuatkan kita cenderung kepada banyak melakukan kemaksiatan. So apa kita nak buat? Kita lah menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan. Kita bikers, kita penyeru kebaikan. Nak jadi baik ni mudah. Dan tak akan ada musuh. Banyak kawan jadi baik. Tapi nak menjadi penyeru kebaikan, pasti akan banyak musuh. Pasti orang tak suka. Begitulah Rasulullah. Kalau kita kata, aku cinta ke Rasulullah, aku pun pergi maulid, bagilah nak buatkan selawat dan sebagainya. Rasulullah akan cek, betul ke kamu cintakan aku? Kamu kena buktikan. Kalau kamu cintakan aku sampai berdarah menyampaikan Islam. Kamu ada sampaikan Islam sampai berdarah. Kalau kamu cintakan aku difitnah, aku dicela, maknanya diberikan satu cabaran ujian yang besar, termasuk para sahabat. Kamu betul ke cintakan aku? Sebab orang yang cintakan aku betul-betul dia fanatik kepada aku. Betul tak? Tapi kalau kita ni so-so je, rupanya kita lafaz tapi perbuatan tak begitu. Itu yang kita tak nak. Supaya kita, walaupun kita berjumpa pada hari ini sejam setengah, untuk kita tadi membincang sesuatu yang sangat bermanfaat. Semoga tuan kedai dan juga semua yang hadir diberkati Allah. Kerana bila kita berada di dalam majlis ilmu, apatah lagi satu benda yang tak pernah kita tahu, tak pernah kita bincangkan, untuk kita jadikan satu panduan untuk kita tadi merebut menjadi sebahagian daripada. Sebab kata Rasulullah SAW, syahidu syuhada adalah Hamzah, penunggang kuda tu. Oh, kita rider motor. Penghulu segala syahid tu Hamzah. Dan kata Rasulullah, para pemuda yang berusaha memuhasabah penguasa untuk mereka tadi menerapkan Islam atau menegur kesalahan dia. Lalu penguasa tadi membunuh pemuda tadi, dia dapat syahidu syuhada. Dia tak pergi perang pun, dia tegur je. Tapi dia tegur dengan kebenaran dan dia konsisten. Teguh. Kita lelaki, kita rider. Patutnya kita ni kuat je dah. Kita dah naik motor kan? Kita bukan bawa kereta. Bukanlah bawa kereta tu lemah kan? Tapi lain kan. Kita bila naik motor tu berani, kita lain kan. Macam real lah, dia ni real bikers lah je. Kalau real bikers, real bikers, betul real ni kan? Real betul-betul, kita real Muslim. Real Muslim bikers. Kita bawa motor tapi bawa ke syurga. Bawa kawan-kawan kita mengingati Allah. Okey, tak apa, pergi makan, pergi bersantai, pergi ride, teruskan. Tapi dalam perjalanan kita sentiasa jom solat. Kemudian kita bincang pasal Islam, apa tujuan hidup, kemudian apa peranan kita. Lepas tu kita balik, alhamdulillah. Kemudian kita ditanya soalan, aku tak tahu benda ni. Oh, kita tanya kawan kita yang tahu. Nampak tak? So kita sentiasa ada soal jawab. Dan aku tak boleh tahu lah, aku kena ambil tahu lagi. Macam mana aku nak tahu? Brother Fahmi duduk Melaka lah, kita tanya dia ni, apa macam ni? Jawapan dia begini, masalah begini macam mana? Oh, Brother Fahmi kata okey, kita bincang. Oh, ni persoalan dalam Islam begini. Maknanya kita ada mengaji. Kita buatlah tiap minggu sembang-sembang 3-4 orang kan? Tiap minggu dia jumpalah. Nak bincang siapa? Bincang macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Ada orang pergi hina Quran ni, gini. Macam mana penyelesaian ni? Macam mana penyelesaian ni? Orang berzina tapi lepas macam tu. Macam mana penyelesaian Islam? Semua itu ada perbincangan. Sehingga hari-hari kita dapat meningkat pemikiran. Jadi kita menuntut ilmu bukan sekadar yang kita biasa. Kita nak jadi Muslim yang bagus ni, engkau dah khatam berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali. Habis itu lah. Walhal membaca Quran tu hukum dia sunat.
Mengamal Quran itu hukumnya wajib. Nampak? So tidak salah kalau kita masih maknanya ada peluang Allah bagikan kehidupan kita untuk kita hidup, dan kita tadi menjadi seorang hamba yang maknanya bermanfaat dengan orang lain, malah menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah SWT. Jadi tadi hadis tadi 5 zaman sehinggalah Rasulullah beritahu setelah khilafah berdiri akan seluruh kaum muslimin ini tadi dinaungi Islam. Siapa yang mengusahakannya kalau bukan kita? Bermula daripada sekarang barulah kau, oh ni bendera kaum muslimin. Oh maknanya ada sebuah negara. So apa fungsi kita ni? So macam mana kita nak buat ni? So apa yang kita perlukan? Semua tu kan menjadi persoalan, kan? Untuk apa kita bincang ni? Persoalan-persoalan tu mesti ada jawapan. Jadi jawapan tu bukanlah malam ni kita nak selesaikan. So kita pertemuan 1, 2, 3, keempat, yang akhirnya kita right. Setiap kali kita bertemu dan berpisah ada pengisian, ada perbincangan yang akhirnya meningkatkan pemahaman kita sehingga orang dah lihat kita bikers bukan calang-calang. Kita nak sembang apa? Nak sembang hukum Islam gini, boleh, no problem. Walaupun pakai surat cinta, no problem. Nak sembang pasal Islam, kan? Kita tak nak dilihat pakai jubah, pakai serban tinggi, tapi bila tanya, oh itu biarlah orang yang lebih faham. Tak boleh nak jawab. Kita tak nak. Sebab ini satu amanah. Amanah lawannya khianat. Kita seorang Muslim, dalam Islam tidak ada dinamakan agamawan dan bukan agamawan. Kena faham. Dalam Islam, kewajipan seorang yang akil balik tadi dah mukallaf, dia wajib memahami Islam. Jadi sepatutnya seluruh kaum muslimin, walaupun dia bikers, walaupun dia kontraktor, walaupun dia tadi plumber, engineer, dia tadi wajib memahami Islam. Dan dia tadi patut faqih, menguasai ilmu Islam. Dan inilah menjadikan kata Allah SWT, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Lawannya sekarang kamu umat yang terburuk. Sebab apa? Sebab kita tak melakukan perkara. Apa dia? Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang melakukan kerja-kerja menyeru kepada kebenaran. Dan bukan itu saja, melakukan kerja-kerja mencegah kemungkaran. Kamu akan jadi umat yang terbaik. Kenapa kita jadi terburuk? Sebab kita tak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Yang ada hanya stiker kat kereta. Lepas tu jaga disko. Banyak kawan-kawan saya tu tak perlu nak risau. Saya terbabit juga dulu. Kita nak bawa kawan kita bukan right to the hell, tapi right to jannah, insya-Allah. Jazakallah khair. Mungkin setakat ini terpulang kepada Bro Fahmi kalau nak buka persoalan ataupun apa sajalah, komen dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih. Diucapkan ni ada nasi lagi. Siapa yang belum habis boleh habis, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan, makanan semua kita selesaikan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak datang. Semoga pertemuan akan datang akan membuatkan kita lebih dekat kepada Allah SWT. Serah kepada Tuhan. Hello, okay, terima kasih kepada Man yang sudi beri nak cakap sikit panjang lebar. Patutnya kita kalau ikut program yang kita sembang kepada kawan tadi, maknanya pukul 9 mula sampai pukul 11. Ni kalau jam saya ni dah 11.40. Jam saya memang cepat sikit, kan? Panjang lebar saya dengar. Habis semua, gokil telanjang semua keluar. Letih juga. Okay, saya tengok Jeb belum makan lagi ni. Dah dengar Man cakap sampai lupa nak makan. Makanlah, dah sejuk tu. Sebab kita ni sambil-sambil makan. Yang belum makan kita minta makan dulu. So kalau ada kawan-kawan yang nak share, kan? Sebab kita ni pun bukan pandai sangat. Mungkin kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan yang lain yang ada pandangan kawan-kawan juga, ataupun ada apa-apa persoalan yang nak tanya. Sambil tu boleh makanlah. Cik boleh makan, kesian je. Boleh tadi tak makan. Yang sana tadi
baru sampai tu. Dah. Kalau ada persoalan apa-apa ataupun rasa macam ada benda yang muskil, saya rasa tadi Man ni dia cakap ada benda saya rasa ada yang saya rasa bertentangan dengan pandangan saya. Boleh aja tanya. Maksudnya luahkan pandangan kawan-kawan. So kita kalau boleh kita ada persoalan ataupun ada macam kemuskilan malam ni, biar dia settle malam ni. Tadi biar settle malam ni kan. Kerana sebab dia cakap tadi tak berhenti-berhenti bateri yang cameraman tu sampai habis. Bateri teknologi pun tak boleh lawan dia punya bateri. Bateri dia lagi banyak kan. Dulu kalau saya tengok, kalau zaman hybrid dulu kat Medan Tungku dulu, kita ada kapten nama dia Mi penjara. Biasanya kalau kita kumpul satu malam minggu dekat Medan Tungku tu, dalam 70 biji, 80 biji baru akan jalan. Tapi kalau selagi ada satu orang ni tak sampai, dia bukan kapten pun, semua tak jalan kan? Dia datang sekejap je, dia pusing satu round aja, menggelupuh semua nak jalan. Tak tahulah pasal dia pegang kunci hard rock ke apa ke, tak tahu. Sebenarnya bukan pasal dia rock captain, pasal orang menunggukan dia bercakap kan? Masa padahal zaman tu bercakap bukan bercakap pasal Islam pun, bukan bercakap macam tadi lah, pasal khilafah ke apa, sistem Islam ke kan. Cakap merapu-rapu apa yang dia kutip sepanjang jalan dia naik motor, dia gempakkan tadi, semua dia akan cerita. Sama juga cara dia. Dia akan cerita berjam-jam macam ni juga. Tu yang semua 70 biji kat Medan Tungku akan tunggu dia. So tapi tak apa, kalau kawan-kawan ada benda, persoalan ataupun ada kemuskilan nak tanya atau cakap ada benda yang tak betul dia cakap ni, boleh saja tanya malam ni. Tadi kita ada ambil nama kan tadi kan. Nama tu sebenarnya untuk pengetahuan. So kita akan masukkan dalam satu grup WhatsApp. Mungkin ada yang dah ada dah dalam grup kita kan. Jadi kita akan masukkan. Jadi selepas ni kalau kita ada perbincangan ke, ada persoalan ke, atau ada apa-apa benda nak tanya atau nak share, okey je, kita boleh share je dalam grup. So kita nak minta izin jugalah, nama-nama tadi kita masukkan dalam grup, okey kan? Okey Ada apa-apa nak tanya tak? Ke nak suruh Man sambung lagi? Jangan. Dia mau sambung sampai pukul 1 kan. Tapi kalau tanya kan, mungkin dia akan jawab 1 jam juga. Tu yang tak nak tanya pun. Dia nak tanya hal peribadi pun boleh. Berapa kan? Apa dah kita buat? Sambil-sambil tu kalau yang ada belum bagi makan dulu. Apa kita rate dulu. Kita ni walaupun nampak macam official, dia tadi cakap official saya cakap. Kau cakap aku cakap official lah. Janganlah. Dah lah panggil saya bosku kan. Lebih kan. Biasa cakap dia bosku, pasal muka kadang-kadang bila jauh nampak bosku. Lebih bosku dekat yang Kajang tu. Tapi Anwar Ibrahim belum lagi lah. Habis pakai slow koyak ah. Boleh aja, tapi malu lah, umur dah 50 lebih takkan pakai macam tu kan. Surai terus boleh. Okey, kalau mana cakap kalau tak ada apa-apa soalan, takkan tak ada kot. Adalah tanya sikit lah. Nak tanya pasal motor pun boleh aje. Nak tanya. Nak tanya? Oh, ni nak tanya pula. Pasal apa bateri boleh habis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mai. Okey. Oh, atau Abu Syahil. Okey, saya nak tanyalah. Adakah Jabatan Agama hari ini kan dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dengan sunnah dengan hadis lah. Kan sepatutnya ya yang kita tahu sumber kita dalam Quran dan hadis kan. Okey. Jadi adakah Jabatan Agama Islam ni tak macam dia cakap, dia berkumpul berbincang antara ulama-ulama dunia ke apa yang berjalan hari ni? Faham tak soalan macam mana? Faham tak? Dia cakap, dia tanya apa? Dia tanya kenapa Jabatan Agama Islam tak berjalan apa? Tak betul ke Jabatan Agama Islam tu
bukan jalankan kan. Oh, dia maksudnya Jabatan Agama Islam tu hari ni macam tak menjalan, tak function sepenuhnya. Oh, okey, berarti dia cakap tak function sepenuhnya. Sekejap, nak tanya Hamzah je. Jabatan Agama kat sini kat mana? Ni siapa orang Gajah ni? Orang Gajah? Ha? Bob. Jabatan Agama kat mana? Tapi tutup kan. Saya ingat kita suruh tanya Jabatan Agama je tu. Tanya dia bukan kerja Jabatan Agama. Anak imam, boleh tolong jawab aku? Okay, tapi imam bukan Jabatan Agama. Dia duduk Jabatan Agama. Sekarang ni dia tanya kenapa Jabatan Agama seolah-olah ke memang tak seolah-olah. Okay, berarti dia kata seolah-olah tak menjaga fungsi agama dengan sepenuhnya. Faham tak? Oh, jangan jawab sampai satu je. Okey, terima kasih kepada soalan tu. Mungkin soalan tu lebih kurang tak berfungsi. Yang kedua, kenapa maknanya Jabatan Agama dan ulama-ulama yang ada tak membincangkan seperti perbincangan kita ni? Ya, dia kata dua lah perkara yang kecil di tempat dan juga global. Senang maknanya nak jawab. Yang pertama betul lah tadi. Kalau nak tanya kena tanya Jabatan Agama. Jawapan dia lebih tepat sebab dia orang lah mempunyai diri. Tapi saya cubalah menjawab. Yang pertama, adakah Jabatan Agama tak berfungsi? Sebab fungsi dia tu bergantung kepada undang-undang yang tertera. Apa sajalah sebenarnya. Majlis Pembenaran, apa saja, bukan hanya Jabatan Agama. Semuanya tertakluk kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. So kalau negara kata hak tu lah, batas di situ. So adakah batas dia sampai tak ada hukum Islam? Itu persoalan dia. Sebab kita tadi kan berbincang persoalan tu tadi. Ya betul. Sebab tak ada. Tidak ada enactment ataupun akta yang meletakkan hukum berzina tadi 100 kali suatan. Sebab apa? Sebab itu diputuskan di dalam parlimen. So ahli-ahli undang-undang negeri ni, ADUN, dan juga ahli parlimen tadi memutuskan keputusan tentang apa? Tentang selain itu lah yang ada sekarang. Macam-macam undang-undang yang ada. So persoalannya kenapa dia orang tak bincang persoalan ni? Sebab mungkin tak ada cadangan ke arah tu. Okey, kalau ada sekalipun, mereka perlu ada majoriti. Betul tak? So katakanlah ada majoriti. Contoh, sekarang ni pun tak mampu, tak ada majoriti pun. Itu realiti dia. Tapi katakanlah ada majoriti. Persoalannya, adakah undang-undang Allah perlu ditanyakan kepada manusia? Okey, kita ambil tanya ni semua ahli parlimen. Okey, setuju tak 100 kali sebatan? Oh, dia pun tanya. Okey, ada 23 setuju. Rasulullah dulu, bila Allah turunkan hukum, Rasul tanya sahabat, Abu Bakar, Umar, kita cuba bincang sekarang. Allah suruh kita terapkan hukum. Kau nak ke tak nak? Ke Rasulullah beritahu sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Mana satu? Boleh tak maksudnya hukum Allah tu dipertanyakan kepada manusia dan manusia tadi baru setuju baru buat? Boleh atau tidak? Subhanallah, itu Allah. Kita manusia. Allah ciptakan kita. Allah lebih tahu undang-undang apa yang kamu mesti patuh dan kamu akan dilindungi. Hukum Allah. So apa yang berlaku? Inilah sistem yang ada sekarang yang ditinggalkan oleh penjajah British. Divide and rule tadi bukan hanya bendera. Divide and rule tadi bukan hanya wilayah. Divide and rule tadi sekali dengan undang-undang. Sebab itu undang-undang kita adalah Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah. Undang-undang yang ada di Malaysia adalah undang-undang yang berpaksikan kepada Lord Reed, perlembagaan yang diputuskan oleh penjajah, yang dipersetujui oleh wakil-wakil Malaysia, yang akhirnya menjadi perundang-undangan yang sampai sekarang diterapkan di dalam Malaysia. Jadi jawatan-jawatan yang ada termasuk jawatan agama tadi akan berpaksi ataupun berpegang kepada tahap batas undang-undang yang ada. Nampak? Kalau diterapkan sekalipun potong tangan 100 kali jabatan setelah dipersetujui oleh parlimen, setelah 6 bulan baru diluluskan untuk pengetahuan. Sebab fungsi ada 3, eksekutif, judikatif dengan legislatif. Legislatif
Ini adalah jawatan ahli parlimen, legislator, penggubal undang-undang. Nampak? Wahadalah Al-Quran, Allah kata inil hukmu ila lillah. Hak membuat hukum hanya Allah. Sekarang ni legislator yang diberikan oleh penjajah status jawatan, yang digunakan oleh, maknanya di negeri-negeri Commonwealth, contohnya di parlimen, adalah menjadi tugas seperti Tuhan, menggubal undang-undang. Na'udzubillah. Ini yang berlaku. Kita tak perlu risau, tak perlu takut nak cakap. Sebab ini realiti. Malah kalau kita pergi Guam memang mengiyakan kau tu. Sebab ini ada law. Tak perlu takut. Orang law dia tahu lah benda ni. Kan? Sebab itu orang liberal dia sangat lantang. Sebab dia tahu law tu melindungi dia. Kebebasan. Sistem demokrasi yang ada 5 kebebasan. Pertama, kebebasan bersuara. Kedua, kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan berpemilikan. Keempat, kebebasan beragama. So itu nak keluar Islam tak ada hal, tak kena tangkap pun, tak kena rejam pun, tak kena sula pun. Wah, dalam Islam, siapa keluar Islam 3 kali, 3 hari diberikan, tak taubat, hukum bunuh. Ada tak? Tak ada. Sebab demokrasi, nampak? So British masukkan sistem demokrasi, campakkan sistem Islam, nampak? Sebab itu mana-mana jawatan sekalipun berpaksi kepada undang-undang. Saya percaya setiap individu yang bekerja pun tak redha, tapi makan gajinya pasal. Di sini Allah nak tengok keimanan. Sebab itu kalau kita tak boleh harapkan dia orang, Allah harapkan siapa? Allah tak harap pun. Dunia ni bagi Allah tak ada apa pun. Tapi kita lah mengharapkan redha Allah supaya kita menjadi pejuang Allah, pejuang Islam, pejuang Allah. Kita menjadi pejuang yang mendapat redha Allah, yang para malaikat menaungi kita, Allah di belakang kita. Bayang, walaupun kita bikers, kita bukan imam, saya bukan ustaz, tapi saya berani kerana benar. Betul. Okey, yang kedua, kenapa maknanya alim ulama ataupun jawatan agama tak bincang masalah ni tadi? So memang dia tidak akan membincangkan. Sebab apa? Sebab dia ada 3 tingkatan. Tingkatan yang biasa perbincangannya adalah bab solat, bab wudu, bab haji, itu je lah dibincangan. Minggu depan bab wudu lagi, minggu depan buat wudu lagi. Habis 10 tahun bincang bab wudu je kat surau. Tak berubah. Jadi pemikiran umat tadi tak bangkit. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah perbincangan berkenaan dengan lebih sikit, lebih akademik, lebih intelektual, tapi hanya bersifat sejarah. Oh, kita dulu pernah ada ni sejarah Melaka, ada Hang Tuah dan sebagainya. Oh, ada dulu apa maknanya wali datang, kan? Tapi sekadar itu je, fakta dan fakta dan fakta. Untuk apa? Untuk bangga. Mat kilau. Oh, orang pun bangkit, semua belajar silat sekarang. Tengok, tempat silat semua penuh sekarang. Sebab apa? Semangat mat kilau. Semangat saja, tapi akidah tidak kuat. Nampak? Sekadar semangat, tidak ada apa-apa. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, yang ini kita bincang tadi, perkara yang menjadi penyelesaian, perbincangan yang mengetuk pemikiran. Sebab itu ada persoalan berkenaan itu tadi. So kenapa tak bincang bab ni tadi? Sebab tak sampai tingkatan tu. Silibus yang berlaku di sekolah, maknanya kelas-kelas yang berlaku dalam surau dan masjid, bab tu tadi ngaji. Lepas tu kan masuk Ramadan nanti, ialah bab tu bab puasa gitu gini. Buat puasa pun tak capai satu perkara. Apa dia? Ni satu perkara. Ni masuk Ramadan ni. Kata Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam. Wahai orang-orang beriman, wajib ke atas kamu berpuasa. Tapi ada satu ayat yang sama bunyi dia, tapi orang buat tak tahu. Ni kita kena tanya. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum qisas. Sama, tadi siam, ni qisas. Wahai orang-orang beriman, wajib ke atas kamu qisas. Qisas ni apa? Tadi Islam diturunkan melalui Rasulullah untuk menguruskan urusan diri tadi dengan diri orang lain. Melalui, maknanya ada pertelingkahan yang berlaku, akhirnya ada pembunuhan. So pembunuhan tadi, ada tak kes bunuh sekarang? Macam-macam kes bunuh, kan? Orang bunuh dekat luar pun dah bunuh kat sini, Atan Tuyar dan sebagainya, kan? Ada tak kes bunuh? Bunuh, kes dia mesti diselesaikan dengan kisos.
So kisos ni ada khusus dalam satu perbincangan untuk menyelesaikan kes. Dan ia hanya diputuskan oleh hakim atau qadi untuk dijawab oleh waris. Kisahnya hukum bunuh. Nampak? So boleh 3 bunuh lawan bunuh yang diputuskan oleh waris, bukan qadi. Waris dia, kalau isteri dia ke mak dia ke, dia putuskan, bukan hanya hakim nak menjalankan saja. Ini kita misal. So bunuh lawan bunuh ataupun bayar diat. Maknanya ganti rugi. Hidung berapa, telinga berapa. Ada kitab dia. Saya pernah baca kitab dia. Dahsyat betul. Rupanya telinga ada berapa ribu. Ni berapa ribu. Berapa dinar, berapa dirham lah begitu kan. So kalau orang bunuh 100 ekor unta. Ini ada hadis dia. Ekor unta, 100 ekor unta banyak yo. Dah lah bunuh kan. Nak siapa nak tanggung? Kan macam saya anak 7 orang. 100 ekor unta dapat dekat isi 1 ekor lembu berapa? Unta lagi mahal yo. 100 ekor kaya lah. Maksudnya kehidupan dia jadi tertanggung kerana dia tadi ditanggung oleh orang yang terbunuh dia tidak. So orang yang membunuh tadi ada sengaja dan tak sengaja pun akan diadil. Nampak tak? Hukum kisah tu berlaku, tapi kita hanya ikut hukum nak puasa saja. Ada tak jawatan agama buat hukum kisah tu atau bincang? Nampak? So ini tingkatan yang ketiga. Wahai kita bincang tadi, susah tak kita nak bincang? Mana dia susah? Bikers lepak boleh sembang lah benda ni. Betul tak? Mudah aja, nak atau tidak aja. Tapi Allah pilih kita dan kita memilih jalan ini. Allah kenal antum semua. Allah kenal kita semua malam. Malaikat catat setiap nama tadi. Bukan hanya pergi dekat katai putih tadi. Malaikat rakib dan atid sentiasa ikut kita ke mana-mana. Dan dia tulis apa yang kita lakukan setiap hari. Malam ni Allah dah catat. Malaikat dah catat. Perbincangan kita walaupun kita bypass tak kenal ni. Kan? Kata Rasulullah dalam satu hadis, akan ada satu kelompok para pemuda di akhir zaman, di pada masyarakat, di akhirat nanti. Mereka akan mendapat mimbar yang bercahaya. Kata Rasulullah. Seorang badui tadi melutut pada Rasulullah, merayu, ya Rasulullah, ceritakan aku siapa saudara ni dapat mimbar cahaya. Sebab dia orang faham banyak cerita tentang pada masyarakat. Ada yang bawa beban, bawa hutang, bawa itu, bawa ini, merangkak. Tapi ni mimbar cahaya. Kita selalu solat Jumaat kan nampak mimbar kan, orang cakap khatib kan. Macam baguslah kan kita jemaah. Ini mimbar zup cahaya. Laju masuk syurga. Aku ni, tunggu sekejap. Siapa tu Rasulullah, kata seorang badui. Merayu pada Rasulullah. Kami ke, kata. Rasulullah kata bukan, kamu sahabat. Rasulullah tu saudara, macam special. Siapa ni orang? Ada tak di kalangan? Rasulullah kata tak ada. Kamu sahabat, kamu ada aku. Mereka tidak ada aku. Mereka adalah saudaraku. Mana Rasulullah cakap saudara? Special kan? So apa yang dilakukan oleh saudara tadi, kata seorang sahabat. Nak tanya, nak tahu. So sahabat ni kalau cerita pasal benda ni, kalau boleh dia nak jadi. Dia nak dapat syurga. Dia nak dapat kedebatan. Rasulullah beritahu mereka ini bukan daripada orang yang daripada rahim yang sama. Maksudnya bukan adik-adik. Tak kenal, bukan kaum kerabat. Mereka bukan bersyirkah dengan perniagaan yang sama. Maksudnya mereka ni bukan bisnes partner. Kalau bisnes partner kan kita kawan-kawan tolong kan. Tak. So kata mereka berselerakan di seluruh dunia. Mereka tak kenal satu sama lain. Maksudnya dia orang ni tadi bukan daripada, maknanya ada manfaat di antara satu sama lain. Tapi mereka ni tadi melakukan pembaikan ketika manusia dalam kerosakan. Nampak? Kalau motor kita rosak, kita takkan bagi orang yang repair kon buat. Rosak lagi motor. Betul tak? Kita mesti bagi pomen yang tahu repair hal ini. Contoh. Jadi manusia dalam kerosakan, pemuda ni tadi tahu macam mana nak repair kerosakan. Maksudnya dia tadi menguasai ilmu, dan ilmu tadi dia faham macam mana nak repair. Oh dia ni kerosakan jenis dalam Islam macam ni. Maksudnya orang ni mengaji lah, orang ni faham lah. So mereka ni para pemuda ni, mereka ni hidup di hujung zaman, kata Rasulullah. Mereka memegang kitabullah dan sunnah. Apa? Subhanallah, dapat mimbar yang bercahaya. Dan mereka ni adalah orang-orang yang terasing. Subhanallah. So semoga kita dapat merebut dan menjadi sebahagian daripada itu. Tidak mustahil. Rasulullah tadi menunjukkan kita beberapa watak. Allah mewujudkan beberapa watak. Bilal bin Rabah tu hamba abdi.
Kita ni bukan hamba. Tapi selipar Bilal berbunyi di syurga. Kalau Bilal yang dalam keadaan hina di zaman dia tadi boleh maknanya berubah daripada jahil kepada iman, apatah lagi kita, mak bapak kita dah bagi bin dah kita. Juga watak Abdurrahman bin Auf, seorang kaya dan masuk Islam lagi kaya, hanya kerana memenangkan Islam dengan tangan-tangan ini. Nampak? Juga Sumayyah, ibu yang cukup tua, yang tak ada apa tenaga, tetapi dia wanita pertama di syurga. Nampak watak? So tidak ada maknanya alasan untuk kita aku ni bukanlah baik sangat. Para sahabat tu bunuh anak perempuan. Mereka tadi melakukan maksiat sebelum mereka beriman. Kita tak adalah sampai macam tu lah. So kalau mereka boleh, sebab Allah turunkan Nabi tadi di tempat kaum yang paling jahat, paling kasar, paling kuat perang. Kita ni lembut aja. InsyaAllah kita boleh mendapat syurga. Dan kita mesti berubah supaya cita-cita kita syurga. Itu yang paling penting. Sebab itulah climax yang paling tinggi untuk kita capai ketika di dunia. Dan semoga itulah perjalanan kita. Dapat terjawab tak? Okay. Jelas. Betul lah. Sebab dia tak boleh kasih mic. Ada nak tanya lagi? Rasanya tak payah kot. Lain kali pun memang akan datang kot. Kan dia jawab kan mau pukul 1 kan, ni dah pukul 12 dah. Lama tu. Bukan bagi pukul 1 baru nak run je. Kan. Kalau dulu kat Medan Tengku memang lah pukul 11 lepak lagi kan. Pukul 11 tu baru gerak. Tapi ni sebab kita ni dah berumur, saya lah kot. Yang lain muda lagi kot. Kan? Jadi kalau ada persoalan mungkin kita simpan untuk program akan datang. Saya harap kita tak setakat habis hari ini saja. InsyaAllah mungkin lain kali kita dapat bertemu lagi. Dan kita jangan anggap remeh pertemuan kita tadi. Macam Man cakap kan, pertemuan kita ni walaupun lepak-lepak santai makan aja, walaupun Jeb dengar sampai tak makan. Tapi InsyaAllah kita kalau bertemu kerana Allah tu memang ganjaran dia sangat besar. Terutama kita sekarang ni dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni sebenarnya salah satu daripada bulan haram dalam Islam. Dalam bulan haram ni maksudnya dia tu kalau kita buat amal tu dia akan berlipat kali ganda. Kalau kita bertemu hari ni kerana Allah, tujuan kita kerana nak dengar pengisian tentang Islam, insya-Allah kita dapat pahala ni lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan bukan itu saja. Kalau bulan Rejab ni, even kalau kita buat dosa tu pun sama juga. Dia akan berlipat kali ganda daripada bulan-bulan lain. Jadi kita harap ni kita lagi 45 hari kot nak masuk Ramadan. Jadi kita dapat kita rasa kita harap kita punya pertemuan ni macam warm up lah untuk kita nak masuk bulan Ramadan. Kita nak tingkatkan amal ibadat kita supaya kita ni maknanya training diri kita untuk datang ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang boleh memberikan kita pahala kan. Bukan kita pergi tempat-tempat, kalau ialah macam saya cakap dulu, kalau zaman muda kita pergi rock lah, DV8 lah, apalah kan, Bhangra lah apa. Jadi kita tak nak macam tu hari ni kan? Sebab kita tak tahu bila kita bila kita akan mati. Kita tak tahu besok kita masih boleh bangun lagi ke, lusa ke kan. Tapi alhamdulillah Allah dah kasih kita umur panjang sampai hari ni kan. Jadi kita gunakanlah maknanya sisa-sisa hidup kita yang ada, walaupun ramai yang muda lagi, tapi kita tak tahu mati ni bukan syaratnya bertua, bukan syaratnya beruban kan. Muda pun boleh besok-besok mati kan. Okey, tadi ingat nak tanya, kalau ada member lagi nak tanya, nak tambah, tapi rasanya tak payah kot. Kita rasa dah panjang sangat. So saya rasa ucap sekali lagi terima kasih kepada sahabat semua kerana sudi datang luangkan masa hari ini. Jadi kita tutup majlis kita hari ini dengan tasbih kafarat dan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum balik, sebelum surai,